berlaku politik songsang dalam demokrasi kerana mereka yang sedikit menguasai majoriti. Kerana waktu itu parti PBM dengan 13 kursi. Sedangkan sahabat-sahabat mereka daripada Keadilan, PKR, DAP, semua 40 kursi, 51 kursi, ya. Tapi yang memerintahnya adalah PBM yang kecil, songsang. Dan apabila berlakunya langkah Sheraton, wujud kerajaan baru, pimpinan Tan Sri Muhyiddin, sekali lagi kesongsangan politik ini berlaku. Kerana Tan Sri Muhyiddin cuma membawa 6 orang ahli saja daripada Parti Pribumi yang menguasai UMNO waktu itu 42 kursi, UMNO Barisan Nasional. Kerana kesongsangan ini, akhirnya kestabilan politik tidak berlaku. Sebab itu, bila pelabur-pelabur melihat politik di Malaysia ini tidak ada kestabilan, maka mereka ambil keputusan lari keluar daripada Malaysia. Bila mereka meninggalkan kita di Malaysia ini, bagaimana dengan kedudukan rakyat? Rakyat yang begitu terkesan, ekonomi kita mengudum. Walaupun menteri kata laporan Bank Dunia lah, laporan itu, laporan ini, bagi saya realitinya mana ada kilang-kilang lagi. Sebab kilang-kilang dah lepas banyak pergi ke Singapura, ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand. Sedangkan menteri-menteri yang ada ni, seperti saya kata, menteri Cak Ayam orang marah kat saya. Menteri-menteri ni tidak berfikir macam mana terus untuk memastikan pelabur-pelabur ni mengekalkan perusahaan mereka di negara kita. Mereka terpaksa lari kerana melihat kestabilan politik tidak ada di negara kita. Bila ini berlaku, bila mereka tarik keluar, mereka juga menarik pelaburan dan juga segala wang-wang mereka dalam bank dibawa keluar, bawa pergi ke Singapura, bawa pergi ke Indonesia, bawa pergi ke Thailand, bawa pergi ke Vietnam, bawa pergi ke England, bawa pergi ke Amerika. Apa yang tinggal pada kita? Sebab itu, kita punya nilai mata wang kita susut. Bila nilai mata wang kita susut, ringgit kita lemah, bila kita nak beli barangan di pasaran antarabangsa, harganya tentulah tinggi. Kerana wang kita kecil berbanding dengan kita 3-4 tahun dulu. Ini keadaannya. Dan saya cukup takut sekarang ni apabila saya melihat gerakan dalam politik ekonomi di Amerika sekarang ni, besar kemungkinan kita akan terkesan lagi. Kerana Amerika sekarang ni sedang malahan saham-saham di bursa di Amerika tu, saya tengok dia punya aliran. Saya bukan pakar, tapi saya tengok aliran itu seolah-olah kita akan terkesan. Mereka masih lagi dalam peperangan ekonomi antara Amerika dengan China. Ini gambarannya. Kalau kita tidak mempunyai kerajaan yang stabil, pemimpin kita ni tidak disenangi oleh pemimpin luar, macam mana kita nak macam mana kita nak mendapat bantuan, sokongan untuk kerjasama dari segi ekonomi? Ini yang perlu dilakukan oleh pemimpin. Tapi masalah sekarang ni, pemimpin yang ada sekarang ni, mereka masih terus mau menghina orang-orang yang mempunyai kebolehan. Macam saya kata Sabah malam, every night I've been talking. Kita mempunyai pakar-pakar ekonomi. Kita ada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Tapi beliau tidak disantuni. Beliau dipinggirkan. Beliau diketepikan. Cadangan Yang Berhormat Tengku Razali dianggap cadangan hempah. Cadangan yang dibawa oleh Datuk Seri Najib juga dianggap sebagai cadangan hempah. Akhirnya ekonomi kita macam mana? Kita begitu juga dengan timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Hassan. Beliau juga adalah orang yang tahu soal belok ekonomi, latar belakangnya. Jadi ini keadaan membuatkan ekonomi kita terus mengudum. Bukan lagi mengudum di paras yang paling terdesak. Saya heranlah orang macam Tengku Zafrul. Beliau adalah banker. Dia adalah orang berlatar belakangkan sebagai bank. Sebagai orang bank, dia tak fikir banyak soal politik. Ya, saudara. Saya juga menerima kirimannya malam ni. Saya dah bagi tahu kemungkinan panjang malam ni. Saudara sediakan teh, saya mau minum sekejap. Mungkin panjang. Relax, brother. Saya beri pencerahan. Saudara saya, Zainal Abidin, dia kata, Alhamdulillah lah, dia kata. Terbaik lah, dok, dia kata. Dia kata, dia sentiasa mengikuti pencerahan saya dan keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi siang tadi adalah satu keputusan yang tepat dan wajar. Ini adalah permulaan perlut kepada besok. Kita mengharapkan supaya besok Datuk Seri Presiden bukan hanya kepada Datuk Seri Saidah Kasim, tetapi juga dengan PBM dan Kerajaan Perikatan Nasional. Enough is enough. Cukup dah. Dan kita cuma kita tuntut supaya kita nak adakan pilihan raya umum. Supaya rakyat berikanlah kepeluang sekali lagi untuk rakyat memilih siapa calon-calon pemimpin mereka.
Tak kisahlah dari parti mana, sebab mereka lebih tahu wakil rakyat di kawasan mereka. Mana ahli-ahli parlimen yang selama ini terus bergelut dalam politik di peringkat pusat, tak nak menyantuni rakyat di kawasan-kawasan, mereka ini akan ditolak. Jadi waktunya sudah sampai agar UMNO, pimpinan UMNO peringkat Majlis Tinggi memikirkan calon-calon terbaik daripada bawah naik ke atas. Kita tak mau lagi amalan bottom down. Kita nak down up, daripada bawah naik ke atas. Biarlah pemimpin itu datang daripada akar umbi, bukan dari atas menentukan orang ni, si Polan dan si Polan. Enough is enough. Okey, benda tu, minum. Gua pun nak minum. Minum. Jangan risau saya. Relax ya sekarang. Saya begitu juga saya tengok Wan Mbaki. Wan Mbaki ni saya pun nak sebut, saya tak tahu. Dia kata Assalamualaikum tu. Dia kata roh UMNO sentiasa hidup subur pada setiap ahli-ahlinya yang setia hingga kini dan selamanya. Ini yang saya katakan, bahawa pimpinan bertanggungjawab untuk meniupkan roh UMNO ini, roh perjuangan ini di kalangan anak-anak muda yang kini sudah pula mendekati UMNO. Dulu UMNO ni dulu waktu pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sebelum merdeka, pasca kemerdekaan, pimpinan UMNO dulu di peringkat akar umbi bawah ni apa bahagian-bahagian ni kebanyakannya guru-guru. Guru-guru inilah yang meniupkan roh semangat perjuangan. Tapi setelah orang-orang kapitalis, mereka yang punya wang, mereka yang berdagang, cuba menjadi warlord, cuba menjadi pemimpin di peringkat akar umbi, mereka mengatur mengikut selera mereka. Akhirnya anak-anak muda yang punya pendidikan, yang punya ilmu, yang punya pengetahuan disisihkan, dan akhirnya mereka merajuk. Setelah mereka merajuk, mereka tak mau lagi bersama dengan kita. Inilah selama, saya ingat tak salah saya, 3 penggal. 3 penggal dalam 15 tahun lamanya. Anak-anak muda menyisihkan diri. Akhirnya mereka terus tak mau dah, bila bersama politik malah nak campur. Sebab mereka disisihkan. Bukan mereka tak mau bersama, bukan mereka nak merebut jawatan. Jadi anak-anak muda kita yang balik dari luar negeri, yang balik dari Bandar Gading, sekarang ni berada di kawasan desa, di kawasan pedalaman, di kampung-kampung. Sepatutnya mereka ini kita kembalikan, kita semaikan balik jiwa. Ya betul lah saudara Mak Safari Mak Zul, satu Malaysia. Saudara beri semai apa pula, bukan sembang pandai. Saya tahu saudara marah kat saya. Kalau saudara rasa, silalah kita argue. Saya nak bagi, saya kadang-kadang saya tengok culipan daripada tuan-tuan saudara ni, saya bukan nak sembang pandai, tidak. Saya nak bagi pencerahan. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan saudara, ruangan saya ini ruangan pencerahan. Kalau rasa tak bersetuju, sanggah. Kalau betul, betul. Ini saja, lain tak ada. Saya bukan nak berkempen untuk diri saya sendiri, tak ada. Tidak ada niat di hati untuk jadi. Cuma saya memberi kritikan. Sebab saya mengatakan anak-anak muda saudara mungkin menyokong orang-orang tertentu. Sokonglah. Tak ada masalah pada saya. UMNO jika sokong anak ibarat sokong DAP, hina Raja Melayu, hina Islam. Nah, itu persoalan di antara Parti Keadilan dan Parti DAP. Saya menyantuni permasalahan kita. Kita kena buat koreksi diri kita dulu. Pastikan kita kuat. Bila kita kuat, baru orang ikut cakap kita. Kalau kita tidak kuat, kita berlagak sama sendiri, kita tidak menghormati kepimpinan kita, senang aja orang nak roboh. Dan waktu itu kita tercari-carilah, dia terpaksalah. Akhirnya kita pula jadi seperti orang PBM. Dalam kelemasan, apa saja melintas, kita pautlah untuk mencari untuk meneruskan kehidupan. Sekarang ni Parti Pribumi ni, apa saja lalu, siapa saya sokong orang paut. Sehelai ranting pun paut, jadi nak selamat dalam kelemasan. Dan hari ini mereka merasakan mereka dapat berpaut dengan Parti PAS. Tanpa mereka sedari, warga PAS di peringkat akar umbi sudah menolak. Saya berbual tadi dengan saudara baru daripada Ulu Terengganu. Dia kata banyak cawangan-cawangan PAS sudah pun mula menyertai UMNO. Saya bertanya pula lagi teman-teman daripada Terengganu, dah baman dia macam mana? Dia kata betul. Banyak dia kata. Tapi tak perlulah kita wawarkan, dia kata. Sebab itu dia kata Datuk Mas Syed begitu berani mengeluarkan berbagai kenyataan. Sebab warga PAS peringkat akar umbi pun sudah merasa bosan dengan pencaturan politik yang diadun oleh orang-orang tertentu. Jadi PAS hari ini dipimpin oleh orang-orang tertentu yang tak seperti dulu.
Kalaulah mereka seperti dulu, maka Muafakat Nasional ini pasti kental, padu dan solid. Tapi kehadiran orang macam itulah yang membuatkan keadaannya sembrono. Baik, saudara, seperti